Tengok pintu dia rendah macam ni. Baca tak tahu betul ke pintu dia dulu macam rendah. Bilik dia macam kecil kan. Kecil dia satu-satu bilik kecil, melambangkan Islam ni adalah agama yang walaupun ni castle lah, walaupun ni istana, dia melambangkan bersederhana walaupun kita ni king. Okay, Kak Zurin, boleh explain tak sepanjang trip kita ke utara ataupun ke Jordan ni lah, kita singgah 5-6 tempat yang rasanya daripada Al-Wash. Kita singgah sebenarnya dekat Umlu semua tapi kita tak buat vlog. Al-Wash, Duba, apa lagi? Lepas tu kita naik ke Hakal. Kita akan turun ke tempat-tempat Nabi Musa apa semua. Nabi Musa dulu ke Hakal. Yes. Macam mana Kak Zurin punya pendapat lah tentang Arab Saudi, dan juga adakah patut untuk kita melancong ke Arab Saudi? First kali dari Nabi Muhammad SAW kira-kiranya 30,000 orang datang ke Tabuk, perjalanan yang jauh, dan sampaikan bila waktu subuh tak bangun subuh. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Okay, minta maaf Bang Cik hari ni suara serak-serak basah lagi sekali. Sebab Bang Cik banyak travel kali ni. Travel musim panas. Tetapi tak apa, alang-alang dah sampai. Bang Cik buat je lah vlogging untuk anda semua. Okay, insyaAllah Bang Cik berada di Kota Tabuk sekarang ni. Semalam Bang Cik dah tunjuk keindahan on the way ke Tabuk, macam mana Bang Cik singgah di Padang Pasir dan pergi macam-macam tempat lah. Pergi tengok lah Grand Canyon apa semua. Tetapi masa on the way ke Tabuk memang begitu penat. Dia tak jauh sebenarnya, dalam masa 2 jam sahaja. Tetapi yelah, bila duduk di Padang Pasir ni kita nak tengok stargazing apa semua, jadi tak cukup rehat. Jadi kita orang memilih untuk berehat di Kota Tabuk. InsyaAllah on the way ke Kota Tabuk tu sebenarnya Bang Cik nak rakamkan, tapi memang cantik, memang begitu indah. Iaitu Kota Tabuk juga antara satu negeri yang subur, cukup subur. Dia bukan tanah tinggi rasanya lah, sebab Bang Cik tak naik pun bukit yang tinggi di Kota Tabuk ni. Dia bukan, tapi deretan pertanian, iaitu yang terutama Bang Cik tengok buah zaitun lah, apa pokok zaitun, dan juga ada ring. Bang Cik tak pasti ada ring-ring tu. Kalau tengok dalam Google Map pun kita tengok ada ring-ring. Macam Bang Cik rasakan macam tanaman gandum. Tapi kita tak nak buat spekulasi sebab kita tak pergi pun menuju, sebab kita dah letih. Kita nak terus tuju hotel dan terus berehat. Okey, pagi ni Bang Cik berada di tempat yang cukup sejarah. Tetapi sebelum Bang Cik explain tempat sejarah ni, silalah subscribe, like, share, komen Bang Cik Live. Okey, nanti Bang Cik akan tunjuk Bang Cik belakang ni berada di mana. Okey, kereta pun dah berabuk tengok berabuk dah. Perjalanan lebih pada 1000 km. Tapi tak apa, semalam rasa nak basuh tapi tak larat. Okey, Bang Cik berada di salah satu masjid yang dibina ataupun tempat Nabi berehat semasa perang Tabuk. Di sinilah tempatnya 30,000, dikatakan 30,000 bala tentera daripada Islam, daripada Madinah datang travel ke Tabuk. Ini adalah peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan terkejut, peperangan ini sebenarnya tak jadi kerana rasa gentarnya pasukan Rom dengan rombongan Nabi Muhammad SAW. Semasa itu Islam dah bertambah kuat, dah bertambah strong, dah bertambah diguruni, sampaikan berciciran larinya tentera Roman masa itu. Okey, dan kat sini juga, di tempat ini juga terjadinya sejarah yang memang
perjalanan daripada Tabuk ke perjalanan daripada Madinah ke Tabuk adalah cukup meletihkan. Kita yang naik kereta pun memang letih. Lagilah rombongan perang. Kira-kiranya dikatakan dalam 20 hari perjalanan dalam musim panas pula. Memang panas sekarang ni, baru je pukul 10. Memang panas. Kita dapat merasai yang Bancik sukanya. Bancik pergi musim panas ni, Bancik dapat merasai apa yang Nabi Muhammad dan rombongan-rombongan rasa. Kita dulu biasanya pergi ke Tabuk ni musim sejuk. Sebab bila musim sejuk ni memang sedap berjalan-jalan di Arab Saudi. Tetapi pada kali ini Bancik berjalan pada musim panas dan dapat merasai sendiri kepanasan yang Nabi Muhammad SAW dan juga rombongan Nabi Muhammad SAW. Kira-kiranya 30,000 orang datang ke Tabuk, perjalanan yang jauh, dan sampaikan bila waktu subuh tak bangun subuh. Itu dikatakan. Bancik baca tadi daripada Visit Saudi punya maklumat, semua info Bancik dapatkan daripada Visit Saudi. Kita boleh bayangkan tak? Kita boleh bayangkan tak macam mana keletihan yang diorang alami, diorang hadapi untuk berjuang kerana Allah SWT. Itu yang Bancik rasa macam lebih mencintai agama ni. Kita ni kebanyakannya agama yang daripada turun menurun. Kita tak merasai perjuangan, kita tak merasai dakwah kita pun kalau kena kecam sikit pun kita dah turun, kita dah down. Tapi bila Bancik melalui perjalanan sejarah yang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat lalui, menjadi kita lebih bersemangat. Macam Bancik sendiri buat vlogging ni sebenarnya bukan untuk anda semua, untuk kita semua. Bancik dapat kongsikan supaya dalam sebersedikit adalah dakwah Bancik untuk dikekalkan, insya-Allah. Kalau boleh juga sebenarnya Bancik nak non-Muslim ataupun bukan Islam melihat vlog-vlog Bancik untuk melihat keindahan Arab Saudi ni dan tidak mengecam. Sebab kita semua kadang-kadang dibanjiri dengan cerita kejahatan orang Arab itu sendiri. Tapi insya-Allah sepanjang perjalanan Bancik beribu-ribu kilometer ni, alhamdulillah semuanya dengan izin Allah SWT, Bancik berjumpa dengan orang-orang Arab yang cukup baik, insya-Allah. Sayangnya masjid ni rasanya telah ditutup untuk sementara. Dikatakan hanya digunakan untuk solat-solat wajib saja. Bukan solat wajib, solat apa ni, solat hari raya sahaja, ataupun solat-solat perayaan lah kita panggil. Kita tak tahu sebab tengok aircon pun tak ada. Kita tak tahu dia dah tukar aircon ke apa semua. Tetapi yelah, kalau nak tahu kita kena tunggu semasa solat Zuhur kejap lagi. Tapi tak apa. Dan dulu bukannya berbentuk macam ni sebenarnya masjid dia. Masjid dulu dikatakan hanya daripada pohon palma dan juga pohon kurma. Sekarang ni dibuat kembali untuk memperingati. Dan kebanyakannya masjid-masjid di Arab Saudi ni kadang-kadang bukan tempatnya Nabi solat, tetapi ada juga tempat rehat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, insya-Allah. Kita dah berada di atas sikit. Kat sini ada dataran yang dibuat. Bancik tak pasti ni dataran apa, tapi nampak macam menarik. Dan kita sekarang ni berada dekat masjid ni. Sebenarnya kita ada suk ataupun pasar dekat dikelilingi oleh masjid-masjid ni. Dia ada pasar-pasar harian, insya-Allah. Bersebelahan dengan masjid ni juga adalah ada lokasi sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang satu perjalanan dengan Nabi masa perang Tabuk. Kalau ada yang meninggal di sini, dia berehat sebersemadi dah di sini, insya-Allah. Selain daripada masjid tadi yang boleh kita ziarah di Kota Tabuk, ada juga castle-castle ataupun foster-foster ataupun kubu-kubu yang boleh kita lawati. Sebenarnya dia walking distance dia semua. Tapi kita orang malas nak walking distance sebab sekarang bukan musim sejuk. Kita orang kalau boleh nak cari parking yang paling dekat dengan muzium. Ni salah satu muzium yang kita boleh lawati. Macam mana perasaan semua berbaju kurung hari ni?
Ayu. Ayu semua semata-mata nak bergambar sebab dia orang dah kali kedua datang. Jadi dia orang dah tahu serba sedikit untuk bergambar. Sebab tu dah pakai baju kurung hari ni. Okey, untuk masuk muzium ni adalah secara percuma sahaja. Dibuka daripada pukul 8 pagi sehingga 8 malam. Ni adalah tabuk Ancient Castle. Okey, jom kita masuk. Admission is free. Okey, Eden dah teruja dah masuk. Dia kakak nak masuk istana. Okey, jom. Ini adalah tabuk fort built during the Osman Sultan Sulaiman. Dibina oleh Sultan Sulaiman during the 1064 Hijrah, iaitu tahun 1653 Masihi. Okay, this renovation which record the time we still exist above the entrance arch of the fort. It was renovated again. Okay, fort ni telah direnovate balik pada tahun 1260 Hijrah, iaitu tahun 1844 during the reign of Sultan. Tengok. Best. Ya, masuk-masuk dia dah ada sediakan tempat duduk. Eden, jom. Jom kita masuk. Inilah map of kingdom showing Tabuk region, iaitu Tabuk punya territory. Lepas tu Tabuk region map apa ni? First century. Ini peta zaman first century. Okey, inilah kawasan Tabuk ni. Cantik dalam ni. Kawasan istana, insya-Allah. The prediction about Tabuk. Inilah yang dikatakan prediction ataupun Nabi pernah berkata, when the prophet went Tabuk is reported the same Muhammad bin Jabal, if you will live long enough, we will see this area filled with garden. Imam Muslim, daripada Imam Muslim, hadis yang disebut berkaitan dengan Tabuk. Memang sekarang pun Tabuk adalah satu negara yang cukup subur. Itulah bila prediction, iaitu kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ke dalam ni ada, memang cantik istana ni. Dia tak seperti Rom, tapi kerajaan Islam dia tidak mengagungkan bangunan-bangunan istana. Dia berhidup bersederhana. Dan dekat sini juga adalah ada satu riwayat lah, biografi ataupun riwayat. Ada satu kisah yang menarik yang Makcik ingin kongsikan, iaitu the Nabi Muhammad dengan Spring of Tabuk, iaitu air mata air di Tabuk. Dan okey, dengan ikut sirah Al-Nabawiyah, dan kita suruh Kak Zurin kita explain. Seperti yang kita tahu, masa perang Tabuk, walaupun perang Tabuk tu tidak berlaku, tapi mereka berada di sini untuk satu jangka masa yang lama. Jadi mereka ada jumpa air mata air, tapi Rasulullah telah berpesan jangan sentuh. Tapi ada jangan usik air tu, tapi ada dua orang lelaki, mungkin mereka nak sangat air tu, jadi mereka cucuk tempat keluarnya mata air tu dengan anak panah untuk bagi air tu keluar dengan lebih banyak. Jadi Rasulullah bertanya, kamu masih inginkan air ini? Maknanya diorang memang perlukan air. So apa yang Rasulullah SAW buat, dia basuh muka dengan tangan, lepas tu curah balik ke mata air tersebut. Dengan kuasa Allah, air tu keluar dengan banyaknya dan mencukupi untuk mereka. Untuk 30,000 lah, dikatakan 30,000 bala tentera. Tengoklah ini semua. Itu Bancik suka round dekat Saudi ni, dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kerajaan-kerajaan yang lain. Itu yang Bancik suka bila berjalan di sini, insya-Allah. Sebenarnya ini fakta sahih. Ni fakta sahih daripada Sirah Al-Nabawiyah. Okey, jom kita masuk ke istana-istana ni. Ni mata air dekat belakang, nanti kita akan tengok nanti, insya-Allah. Okey, ni ada bilik-bilik kecil, dia gelap. Jadi Bancik tak boleh nak masuk sangatlah. Ni dia. Inilah barang-barang peninggalan yang ada. Memang best lah, sejuk dalam ni. Ni istana dia. Jadi di mosque, ni adalah yang tadi tu, yang tadi kita pergi awal tadi. Ini adalah keadaan masjid yang dulu-dulu, yang sebelum direnovasi, insya-Allah. Ni untuk kumpulkan air, insya-Allah. Ni sekarang ni rebuilt by King Faisal. Ini adalah bentuk baru. Tadi ni bentuk lama.
Tentu ini bentuk baru insya-Allah. Look, ada ni. Okey, ya jom. Okey, the town of Tabuk. The town of Tabuk ni adalah Tabuk yang berzaman. Dia tulis berzaman disebabkan ini adalah tahun yang diwajibkan ataupun laluan singgahan untuk pergi ke haji insya-Allah. Daripada Jordan, daripada sebelah sana lah. Ini adalah tahun yang biasanya disinggahi untuk pergi ke Hajj ataupun pergi ke Madinah insya-Allah. Jom kita naik ke atas. Okay, hari ni kita ada tourist guide tourist guide perempuan. Kita boleh baca lah macam apa yang dia explainkan daripada gambar ni. Okey. Gambar ni menerangkan Ibrahim Muhammad Istakri. Okey. Dia telah buat dalam buku Kitab Al-Masalik, dia letak mana Tabuk ni terletak. Tabuk ni kalau nak ikut perjalanan yang dulu ambil masa 4 hari. Dia terletak dekat between border Syria. Maknanya Tabuk ni dekat dengan Syria. Okay, about halfway of the road there. Okay, dalam dekat Tabuk ni juga between Al-Hijrir dengan border Syria ni terletaknya bangunan ni. Maknanya jauh dia, nak ke Syria tu ambil masa 4 hari. Dengan Madian yang kita pergi tu 6 hari. About 6 hari daripada Tabuk. Oh, Madian tu yang tempat kita pergi episode vlog sebelum ni. Yes. Tempat yang berkisahkan Nabi Musa insya-Allah. Itu ambil masa 6 hari. Mengikut tulisan dia kata 6 hari. Maknanya ni akak rasa ni perjalanan dia. Dia record perjalanan dia. Okay. Tengok Tulis surah ayat kursi dan juga ayat surah Al-Ikhlas. Batu ni dia jumpa dekat Al-Bidiyah dekat Tabuk, dekat kawasan Tabuk. So dia ada tulis ayat kursi dengan ayat Al-Ikhlas. Menarik. Okay, dekat sini juga banyak tadi salah seorang kita dah dengar daripada ayat-ayat daripada writing by siapa, tulisan daripada siapa. Banyak yang menulis tokoh-tokoh Islam, ahli geografi, ahli ahli perniagaan, ahli banyak-banyak lah. Sebab orang Islam ni berdagang, jadi banyak cerita pasal Tabuk insya-Allah. Okay, tapi pakcik lebih suka melihat atap dia. Atap dia memang daripada atap pohon kurma ataupun nipah. Kita tak tahu atap pohon mana, tapi ini adalah bangunan yang cukup lama yang dijaga. Dan di luar sana adalah panas, tapi dalam bilik ni seperti ada aircon. Memang sejuk. Tengok pintu dia rendah macam ni. Bagi tak tahu betul ke pintu dia dulu macam rendah. Bilik dia macam kecil kecil dia satu-satu bilik kecil, melambangkan Islam ni adalah agama yang walaupun ni castle walaupun ni istana, dia melambangkan bersederhana walaupun kita ni king. Okay, insya-Allah dekat sini buat Tabuk according to Al-Bakri. Mana tadi Ni. Macam mana dapat nama Tabuk cuba Kak Zurin explain. Okey, kalau ikut daripada sini, Abdul Aziz Bakri ni, dia cakap ayat Arabik bila are you still stirring it up? Kan Rasulullah bertanya, kamu still nak ambil air daripada situ? In Arabic is tabukunaha. So kalau kat sini kita tengok kat sini tak tahu, tapi tabukun. Maksudnya still kau nak korek daripada situ, ayat tu dapatnya Tabuk. Oh, daripada kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Sebaik kita memang ada tourist guide daripada Malaysia sekarang ni. But alhamdulillah, sebabnya information ni sangat bagus. Yes. Semua kena menunduk Yes. Salah satu faktor ataupun info yang menarik yang Banci nak beritahu, castle ni adalah berbentuk arah kiblat sebab dia ni tempat solat dia. Memang ada satu macam rehal, apa panggil lekuk lah, lekuk imam. Okay, memang dia terus ke Mekah insya-Allah kiblat dia. Yes. Tapi bestnya tengok atas ni atap dia. Mana nak tengok dah sekarang tak atap ni. Guna kurma kayu. Kalau ikutkan daripada bilik ni, sebenarnya ada satu tulisan yang amat menarik untuk Banci kongsikan daripada yang agak famous daripada orang Islam sendiri, iaitu Ibni Abu Tutah. Maaf
Maafkan kalau Bancik salah sebut. Patutnya Bancik explain kat bilik tadi. Apa nama dia Kak Zurin? Ibnu Batutah. Okey, catatan Ibnu Batutah. Yang tabuk ini jemaah haji akan berehat selama 4 ke 5 hari untuk mengerjakan haji, untuk teruskan perjalanan untuk menuju ke kota Mekah, insya-Allah. Okay, sayang sekali sebenarnya kawasan mata air yang berada di kawasan istana ni ditutup dengan pagar. Jadi kita tak bolehlah nak melihat dengan lebih jelas. Dia tutup pagar. Kalau musim sejuk dia buka kot, insya-Allah, ataupun dia tutup untuk mengelakkan daripada vandalisme ataupun vandalism yang ada. Itulah kat dalam ni, insya-Allah. Okey, rasanya cukuplah Bancik nak explore Tabuk ni. Sebenarnya Bancik banyak lagi boleh explore Tabuk. Kita boleh tunjukkan kesuburan tanah Tabuk ni seperti kata-kata daripada Nabi Muhammad SAW. Dan dan kita dapat tahu juga ini adalah tempat lokasi ataupun lokasi yang disinggahi oleh jemaah-jemaah haji. Jadi banyak sejarah sebenarnya Tabuk ni. Kejap lagi kita akan pergi ke kereta api Kak Zurin Kak Zurin? Kita akan pergi ke kereta api sebab Kak Zurin yang dah pernah round Tabuk. Jadi Bancik terpaksa tanya Kak Zurin. Okey, jom kita gerak ke lokasi seterusnya. Kita dah sampai dah lokasi yang terletaknya tapak railway ataupun railway station Tabuk yang digunakan semasa Kerajaan Osmania. Ramai juga terkejut ada ke kereta api kat sini kan. Sebenarnya zaman dahulu ada je kereta api dekat sini. Disebabkan Perang Dunia Pertama terputusnya hubungan tapak sini. Okey, kita tengok kat sini Inilah. Tapi bila Bancik duduk dekat pintu utama tadi, pintu utama dia memang ada, tapi sekarang ni tengah proses renovasi. Dia cakap kalau ziarah hanyalah ziarah di luar sahaja. Inilah tapak dia. Okey. Untuk nampak lebih jelas ni lah. Tadi tu kita dekat sini paling jauh, railway paling jauh, kita duduk kat sini. Bancik dah tak larang untuk jalan kaki sebab agak panas jugalah sekarang ni. Okey, di sebelah stesen ni ada subway sebenarnya. Kita orang akan mulakan perjalanan 1000 km tanpa henti lepas ni. InsyaAllah kita akan direct to kota Mekah. Tak ada direct sangat, tapi kita orang dah tak singgah Madinah Soleh ataupun Madinah disebabkan cuaca panas dan kesuntukan stok ubat atuk sebenarnya. Kita ada buat satu orang tua, stok ubat dia hanyalah 5 hari. Tapi salah faham sebenarnya. Ingatkan trip kita sebanyak 5 hari, tapi sebenarnya perjalanan kita sebenarnya makan masa kalau nak singgah Madinah Soleh dan juga Madinah. Kita perlukan stok ubat yang lebih banyak. Tak apa, hari ni kita akan pergi ke kota Mekah. Kak Zurin. Kak Zurin. Kenapa? Dia kenal ke? Tak, dia panggil. Lepas tu dia set Google Bancik Live. Okey. Kak Zurin, macam mana Kak Zurin rasakan? Lawa juga subway ni. Boleh tengok race station kereta api. Kak Zurin, Kak Zurin, boleh explain tak sepanjang trip kita ke utara ataupun ke Jordan ni lah. Kita singgah 5-6 tempat yang rasanya daripada Al-Wash. Kita singgah sebenarnya dekat Umlu semua, tapi kita tak buat vlog. Al-Wash, Duba, apa lagi? Lepas tu kita naik ke Hakal. Kita akan turun ke tempat-tempat Nabi Musa apa semua. Nabi Musa dulu ke Hakal. Yes. Macam mana Kak Zurin punya pendapat lah tentang Arab Saudi, dan juga adakah patut untuk kita melancong ke Arab Saudi? First kali daripada segi keselamatan. Of course, kalau kita nak pergi, kita nak tahu dia punya keselamatan. To me, dia sangat selamat. Tapi elok go by group sebab jalan dia kebanyakan jalan kosong. Tapi memang sangat selesa. Kedua daripada segi facility, hotel senang nak dapat, tempat isi minyak pun dah banyak, dan tempat toilet pun memang cantik. Dan ketiga, alam semula jadi dia cantik. Jadi memang sangat recommend untuk datang ke Saudi Arabia.
sangat-sangat cantik. Dia punya nature dia. Apa dia? Pelancongan Islam. Dia punya nature dan lagi satu, of course, banyak terdapat sejarah-sejarah Islam yang memang patut kita ketahui. So memang Jurin sangat-sangat suggest untuk datang ke Saudi Arabia. Dan jangan lupa follow Abang Cik Live rapat-rapat. Kita akan pergi lagi tempat-tempat lain, insya-Allah. Oh, itu ada kau tu bang, ada kau tu bang. Tapi tak apalah, saja je sebab Tabuk ni ada airport, jadi memang drone memang susah nak naik lah. Okeylah, Abang Cik pun nak memulakan perjalanan. Kita nak beli bekalan untuk sebelum kita berjalan. Semua dah buri makan nasi Arab. Kita makan subway je hari ni, tengah hari ni. Okey, sila berjumpa lagi nanti di vlog yang akan datang. InsyaAllah kita akan tunjuk balik tentang haji. Kita sambung balik haji. Okey.